kitab yang bertajuk Waja'at Sakaratul Maut bil Haq, yang ditulis oleh Syekh Dr. A'id bin Abdullah Al-Qarni, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, yang bertajuk Sakaratul Maut, bersediakah anda menghadapinya. Saya sejak kebelakangan ni, bulan sudah, minggu lepas, sampai hari ini, confirm sampai hari ini cerita orang meninggal aja. Hari-hari. Maka tajuk kitab malam ni Sakaratul Maut, bersediakah anda menghadapi dia. Kita berada pada bab ke-9. Tajuk bab yang ke-9, laluan hijau, bermaksud laluan ke syurga. Kita menyambung di muka surat 250 perenggan yang terakhir. Kita mula. Kata Syekh Dr. A'id Abdullah Al-Qarni, di antara orang yang mengetahui jalan menuju syurga dan memperkenalkan kepada orang-orang lain mengenai jalan menuju syurga adalah Abdullah bin Al-Mubarak. Pada kuliah kita yang lepas, kita baca tentang Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Kentalnya dia ketika ditawan, akhirnya dia digantung oleh musuh Islam. Ya. Jadi kisahnya telah kita baca pada bulan lepas, dan di kisah Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu ini telah diriwayatkan oleh Bukhari dan ada dalam hadis. Maka malam ini kita baca satu lagi kisah manusia yang hebat. Dia nampak dah jalan menuju ke syurga. Siapa dia? Abdullah bin Al-Mubarak. Ketika Abdullah bin Al-Mubarak mendengar seruan jihad di sebelah utara negara Khurasan, dia terus meninggalkan tanah suci dengan mengenderai bagalnya dan membawa pedangnya. Tuan-tuan, syekh kita yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak ni, dia ada di kota tanah suci. Patutnya memang seronok lah kita berada di Mekah ke di Madinah ke, duduk dalam Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Alhamdulillah, moga-moga kita diberi keizinan untuk sampai. Sekali lagi kepada tuan-tuan yang telah pun sampai, kepada yang belum sampai, doa. Cuma saya rasa teringat seorang toke satu restoran di Ulu Kinta. Kuliah saya yang terakhir pada bulan lepas, saya baca satu doa yang dibaca oleh Nabi, doa yang melindungi, minta kesihat walafiat pagi petang. Saya sebut pada Masjid An-Nur. InsyaAllah saya akan bagi nota itu pada kuliah yang akan datang, doa itu. Dia pun berwhatsapp dengan saya, Ustaz, saya perlukan doa ini. Jadi saya doakan saya supaya saya sampai ke Tanah Suci Mekah dengan isteri saya. Ni toke kedai makan Ulu Kinta. Tiba-tiba minggu saya nak mari kuliah bulan ni, disahkan meninggal dunia, COVID-19. Anak-anak dia terus berurusan minta nasihat daripada saya lah. Tu nampak tu. Saya kata dia sihat masa saya jumpa. Rupanya masa saya kena, dia pun kena. Masuk ward, ditidurkan, meninggal. Muda lagi. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Jadi moga-moga niatnya itu untuk ke Tanah Suci Mekah, Allah kira bersesuaian dengan apa yang ada. Sama macam kita. Syekh Mubarak malam ni dia duduk Tanah Suci, tiba-tiba panggilan jihad. Dipersiapkan segala kelengkapan, dia ambil kenderaan yang dia ada, bagal. Bagal ni saya dah cerita dengan tuan-tuan. Bagal ni tak ada kat Malaysia lah. Ya, kita dengar bagal ni pun mujur ada cerita Piramli je. Kalau tak, kita pun tak pernah dengar bagal ni. Bagal ni sejenis binatang kacukan kuda dan kaldai. Saiz dia, sebahagian bacaan saya menyebut bagal ni ketinggian dia antara kuda dan kaldai. Ya, jadi Syekh Abdullah Mubarak ambil bagal, bawa pedang, terus ke seruan jihad di utara negeri Khurasan. Baik, muka surat 251. Bila orang ramai tahu
Orang yang hebat Abdullah bin Al-Mubarak ini ingin berangkat meninggalkan tanah suci menuju ke medan jihad. Apa kata orang ramai? Ramai orang berkata kepadanya, menetaplah kamu di tanah suci ini, wahai Abdullah. Bukankah melaksanakan satu kali solat di tanah suci ini sama dengan mengerjakan 100,000 solat di tempat-tempat selainnya? Ini betul lah. Duduklah itikaf, apa lagi nak dicari, tinggal ke tempat yang orang selalu berhajat nak sampai ni. Apa jawab Syekh Abdullah bin Al-Mubarak? Dia jawab tidak. Maknanya dia tak terimbau dengan peringatan satu kali solat di tanah suci ini sama dengan mengerjakan 100,000 solat. Dia sebut, aku akan pergi ke medan jihad. Kata syair dalam bahasa Arab yang terjemahkan dalam bahasa Melayu, kebencian hidup dan takut kepada Allah telah memaksaku pergi, dan aku rela menggadaikan jiwaku dengan harga yang mahal. Aku telah membandingkan harta yang kekal dengan yang tidak. Ternyata hasilnya sangat-sangat jauh berbeza. Ini sajak yang bertepatan dengan citra rasa Syekh Abdullah Al-Mubarak. Punya dunia ni dilihat sementara je, tak pergi jihad pun mati juga. Maka dia pilih bergerak ke utara Khurasan, pergi berjihad. Sebab itu, kalaulah pilihan duduk tansi Mekah itu satu pilihan yang terbaik, ramai dah para ulama meninggalkan negeri negara masing-masing, duduklah di Mekah beribadah sahaja. Boleh, tapi tak ada jihad. Duduk kat Malaysia, duduk dalam negeri dalam Malaysia, bergelumang dengan masyarakat, ajar orang, tegakkan agama Allah di tanah air masing-masing. Ini jihad. Boleh saja tokoh-tokoh besar agamawan kita ni pilih duduk di Mekah, boleh. Tapi mereka itu sama macam kisah yang kita bacakan Abdullah bin Al-Mubarak ni, jihad tu tuntutan. Kata Syarh Terain Abdul Qarni, itulah orang-orang yang mengetahui jalan syurga dan melaluinya dengan baik. Adapun orang yang mensia-siakan jalan tersebut dan tersesat dari prinsip-prinsipnya, maka sesungguhnya mereka akan menyesal ketika sakratul maut datang mencabut nyawa mereka. Sebab itu tuan-tuan yang rahmatullah sekalian, ada orang tanya soalan dengan saya lah. Saya tetap mendirikan solat jemaah dengan isteri dan anak-anak saya di rumah. Sekiranya saya datang ke masjid atau surau mendirikan solat jemaah, bagaimana pula isteri dan anak-anak saya? Jadi kita maafkan soalan ini sebab mungkin dia tidak didedahkan dengan beberapa ilmu dan penjelasan. Jadi saya jawab, tuan, saya kata, saya bacakan dua peristiwa yang Rasulullah SAW sebut tentang solat jemaah ni. Pertama, seorang buta yang bertanya soalan kepada Rasulullah SAW. Rumahnya jauh, buta pula. Maka dia bertanya kepada Rasulullah melalui seorang sahabat, boleh tak dia tak perlulah datang meraba-raba 5 kali satu hari untuk solat berjemaah, memadai dia serumah saja. Pada peringkat awal bila Rasulullah melihat payahnya si buta ni nak datang solat berjemaah, maka Rasulullah nampak seperti izinkan. Tetapi kemudian Rasulullah panggil balik, bertanyakan satu soalan je, kamu dengar azan tak? Dengar. Maka datanglah solat berjemaah. Tu, saya rasa taman tonton ni ada komputer. Kalau ada, bantu dia. Yang celik menasihatkan. Satu lagi hadis Nabi yang mafhumnya Rasulullah sebut, tunjukkan aku mana rumah orang yang tak datang solat berjemaah, biar aku bakar rumah dia. Maka dalam hadis ini pengertian bakar rumah itu bukan ambil makna hadis bakar rumah tu, bukan.
Para ulama mengatakan ini menggambarkan marahnya Nabi pada orang yang tak ada apa-apa uzur syar'i tak datang solat Jumaat. Jadi saya sebut elok-elok pada orang yang bertanya ni, tolong kena hadir solat berjemaah. Anak-anak isteri tuan-tuan, yang lelaki bawa datang bagi mana-mana yang menepati syarat, tambah-tambah kita sedang dalam PKP ni. Yang lain, bila tuan hadir solat berjemaah, pahala jemaah itu tetap ada pada isteri di rumah. Dapat. Dan itulah jihad. Perjuangan kita ni memenuhi tuntutan. Kita tak ada medan perang pun. Kita tak sampai cuaca sejuk sampai beku. Kita tak duduk dalam sebuah negara waktu tengah hari, zuhurnya panas. Tak ada. Maka apakah kita ni boleh disamakan dengan Syekh Abdullah Al-Mubarak? Jauh tuan-tuan. Jadi kita kena ingat, jangan sia-siakan jalan yang ada, yang telah kita tahu dan yang telah kita dipermudahkan urusan. Tak mari juga. Saya bagi contoh untuk datang ke masjid ni, sekurang-kurangnya kita melaksanakan juga tuntutan agar kita tak menyesal bila datangnya sakaratul maut seperti yang disebut oleh kitab ini. Datang sakaratul maut dah tak terlambat dah. Saya sembang dengan abang saya, ada seorang kawan abang saya, dia pun kena COVID macam saya. Dia ni antara orang yang anti vaksin. Tapi abang saya kata aku tak mau debat dengan dia. Kami pun, saya dengan abang saya ni bukan nak suruh kempen vaksin pun, tapi bila fatwa dah ada, kita pun tengok golongan agamawan, pimpin kita pun pakai, kita ikhtiar dia. Bukan kita kata kena vaksin ni selamat 100%. Ikhtiar. Dan perkara ini dah jadi satu kewajipan. Banyak perkara akan terhalang. Jadi saya dengan abang saya itu pegangan. Jadi ada orang yang tak mau pakai vaksin, kita pun boleh bagi cakap elok-elok. Tak usah bergaduh dengan dia. Itu urusan masing-masing lah. Tiba-tiba dia kena COVID. Berapa hari dia kena gas. Baru sihat, sekarang bantuan oksigen. Apa dia kata? Pertama, aku nak vaksin lebihnya, dia kata. Dia mengalami laluan paru-paru yang tak boleh ataupun kandungan oksigen yang rendah. Walaupun dia dah sihat, hari ni dia pakai satu mesin bantuan oksigen, masih lagi. Dan satu lagi apa dia sebut pada abang saya? Abang saya bagi tahu saya, aku teringat dosa-dosa aku yang lalu, sekarang aku nak minta ampun, nak sungguh-sungguh ibadah. Jadi ada hikmah kepada sebahagian orang yang kena COVID ni. Baru dia rasa nak committed dengan solat berjemaah. Sebab dia dah hampir-hampir seolah-olah sakaratul maut tu dah datang dekat dia. Jangan main-main tuan-tuan. Saya rasa sesak nafas tu. Saya rasa satu malam tu, 2 malam. Bila kena, tuan-tuan tak boleh tidur, tuan-tuan duduk seorang-seorang tengah malam pukul 3 pagi tu. Itu yang saya suruh isi saya tengah malam tu, dia pun demam, tolong telefon ambulans datang. Tapi pukul 6.30 besok pagi baru dia datang. Tuan-tuan bayangkan pukul 3, 4, 5, 6. Tak ada nafas ni. Ini contohlah, orang-orang yang diberi jalan mudah ni tak mari juga ke rumah Allah ini, dia menyesal besok. Perenggan yang berikutnya, kita baca satu lagi kisah tentang Harun Ar-Rasyid. Ketika Harun Ar-Rasyid menjelang kewafatannya, beliau membolak-balikkan wajahnya di atas. Ini pemimpin besar ni, Harun Ar-Rasyid ni pemimpin besar. Bila di saat dia nak meninggal dunia, dia membolak-balikkan wajah dia ke atas, ke bawah, ke atas, gelisah. Kemudian melihat kumpulan tenteranya seraya berkata, wahai Allah yang tidak akan hilang singgah sananya, turunkanlah kepada orang yang hilang singgah sananya. Ini dia bermonolog, cakap sorang-sorang.
Allah tak akan hilang singgah sana, kerajaannya akan kekal abadan abada. Kita yang ada sikit-sikit harta ni akan tinggalkan semuanya. Ini pemikiran Harun Ar-Rasyid masa dia dalam keadaan nak meninggal dunia. Baik, tak kala Al-Mu'tasim, siapa Al-Mu'tasim ni? Anak kepada Harun Ar-Rasyid, akan meninggalkan dunia ini. Ini anak dia pula. Apa kata anak Harun Ar-Rasyid? Apakah aku akan mati hari ini? Orang yang berada di sekelilingnya menjawab, ya. Maknanya anaknya satu ketika pun nazak. Orang duduk keliling dia, tanya, hari ni aku rasa, tuan-tuan rasa saya nak mati lah? Orang jawab, nampaknya begitulah. Dia mengira bahawa kematian hanya datang kepada orang tua sahaja. Masa Al-Mu'tasim ni kena, dia ingat mati ni orang tua. Sebab tu kita tengok sebagian orang muda ni, dia cuai dengan umur yang ada pada dia tu. Bila kita ajak dia pergi masjid, dia senyum, dia kata nantilah, sebab dia tengok pun yang main masjid pun orang tua. Jadi dia ingat umur itu baru dia nak sampai masjid. Kenapa pikiran begitu? Memang biasa. Sebab Al-Mu'tasim, bila dia ingat orang tua saja yang mati, kerana ketika dia nazak tu umurnya berapa tuan-tuan? 40 tahun. Lalu bila orang kata memang dia tak mati, dia pun menangis dan berkata, demi Allah, seandainya aku tahu bahawa aku akan mati pada hari ini, tentulah aku tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang telah kulakukan selama ini. Kita selagi tak jumpa sakaratul maut ni tak nampak. Bukan tuan-tuan lah, sebagian orang dia tak tahu tu ambil selipar masjid orang punya tu benda salah. Selipar masjid pergi ambil selipar orang. Pasal apa ambil selipar orang? Orang ambil selipar aku, dia kata. Besok dah sampai saat nak mati, nampak semua seperti yang dilalui oleh Al-Mu'tasim, menangis. Baik, banyak lagi kisah selain Harun Ar-Rasyid dan anaknya Al-Mu'tasim diceritakan dalam kitab-kitab tentang bagaimana keadaan mereka sedang diuji dengan sakaratul maut. Namun ini bukanlah maksud perbahasan kami dalam buku ini. Ini bukan sekadar nak cerita saja-saja. Ini nak bagi contoh pada kita, ambil pengajaran. Ke surat 252. Kata Syekh Dr. Aid Abdullah Qarni, jalan ke syurga ni tidak hanya dikhaskan bagi kaum lelaki sahaja, kerana syurga juga adalah untuk kaum perempuan. Jadi pesan pada isteri dan anak perempuan kita di rumah, jaga batas-batas yang digariskan oleh agama. Suami tak ada di rumah, jaga, jangan bagi orang lain yang bukan mahram masuk dalam rumah. Bila nak keluar rumah, tutup aurat. Nak jemur kain, tutup aurat. Tak ada dah zaman pengajian banyak ni, ada lagi orang perempuan jemur baju pakai baju kelawar. Leceh lah. Kalau suami dilihat kaki kuliah pergi masjid, tiba-tiba orang rumah dia jemur kain pakai baju kelawar, leceh lah. Kalau suaminya dilihat orang kaki masjid solat berjemaah, adalah muka suaminya kaki kuliah, tiba-tiba anak perempuan dia tak pakai tudung, leceh. Leceh. Jadi tuan-tuan, balik persiapkan ahli keluarga. Jangan kita je lepas tengkuk. Bagi tahu mereka juga ada peluang. Memang tuntutan, bukan ada peluang, memang tuntutan. Dan berusaha keras untuk mencapai keridhaan Allah sehingga menuju ke syurga bersama ahli keluarga kita yang lain. Ini kena bagi peringatan. Ya, banyak orang yang hebat di luar tapi gerabak berciciran. Ya, tak kira lah anak siapa, anak ustaz ke anak saya pun sama aja anak kita ni. Hari-hari nak dibangunkan solat. Saya cakap, selagi aku hidup aku geraklah kamu. Pakai baju elok sikit, bapak kamu orang kenal, biasa. Tapi kalau tuan-tuan tak mula awal, memang payahlah. Dia akan kerah dia lah. Saya dah beritahu lama, sekarang dah besar panjang pun saya beritahu, kamu dah kahwin, besok aku layan macam ni juga.
Yang tak nampak depan mata itu nasib kamu lah. Mari rumah aku, peraturan sama, solat berjemaah masjid. Bagi tegas. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kekasihnya dan orang-orang soleh, Dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'di. Shadaqallahul azim, suratul Ali Imran ayat 105. Yang bermaksud, Allah SWT berfirman, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka dengan berfirman, sesungguhnya la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa. Sesungguhnya aku, yakni Allah, tidak mensia-siakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan, kerana sebahagian kamu adalah keturunan dari sebahagian yang lain. Suratul Ali Imran ayat 195. Sama aja kita dengan rumah kita. Kalau rumah bagi nasihat yang tidak bertentangan dengan agama dan betul pula, jangan marah, terima aja. Terima aja. Tak semesti suami mesti menegakkan benang yang basah. Ya. Jadi kalau dia tegur tentang, saya lihat abang ni sehari dua ni lama dah pergi solat berjemaah ni, jadi terima itu satu teguran yang baik. Terima. Kalau ada suami cuci kereta pakai seluar pendek, dia kata, bang malulah, dia kata, anak-anak tengok orang luar, tengok kita dah berumur cuci kereta kan batas aurat bawah lutut. Jadi bila suami tegur tu, isteri tegur cuci kereta pakai seluar pendek tu, kira tukar cepat lah. Ya. Jangan termakan cerita kawan-kawan. Entah ni, tanya isteri hang tu, siapa beli beras? Ini bahasa yang ego lah. Siapa beli beras? Maknanya aku yang bagi hang makan? Jangan ada macam tu. Saya pun biasalah kena nasihat kan. Time-time zaman muda dulu, darah cepat berderau. Ada orang potong tak berisi, kenapa ya dia potong? Kita pun tukar dia nak potong, kata bang sabar bang sabar. Abang ni orang mengaji, orang mengajar agama, dia kata. Saya lagi kan abang buat tu, orang yang dengar kuliah abang, dia kata macam mana? Saya pun kedah betul juga. Tengok potong betul, tengok Haji Rosli pula kan, ayam pula. Contohlah kan. Contoh. Jadi kita begitulah tuan-tuan. Sabar. Jalan raya ni macam-macam ujian lah. Itu contoh. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu iza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Cuba tengok, Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, jika seorang perempuan salat khamsaha, melaksanakan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at zawjaha, taat kepada suaminya, dakhalat jannata rabbiha, nescaya dia masuk syurga, masuklah dia ke syurga Allah. Mudah aja. Ni hadis malam ni tuan-tuan dengar ni, terus sampai ke isteri. Nabi bagi tahu, bagi orang perempuan yang jaga 5 kali solat, suami kamu pergi solat berjemaah, kamu duduk di rumah, masuk waktu solat dengan anak-anak. 1. 2, puasa bulan Ramadan, pergi tanya anak-anak, ada tinggal puasa tak Ramadan yang lepas? Qada cepat. Puasa qada itu puasa wajib tu. Jangan tangguh-tangguh. Tengah duduk di rumah, badan sehat, tak ada apa-apa, tunaikan cepat puasa qada yang ditinggalkan bulan Ramadan. Bagi sempurna Ramadan tu, pesan pada isteri dan anak perempuan kita. Dan yang ketiga, pesan pada isteri, taat pada suami. Dalam konteks kita kena sebut taat dalam bab yang tidak bertentangan dengan syariat. Kita kena, mana-mana abang pesan pada kamu, labuhkan tudung ni, kamu pakai tudung.
Abah minta labuhkan seperti Al-Quran pesan sampai paras dada. Dia kata, saya dah pakai tudung tak bagi sempurna. Bertentang tak dengan syariat? Tanya dia, tak tentang, ikut. Jadi kita dalam proses itu. Hasilnya kalau kamu dengar nasihat abang, jaga solat, jaga puasa, ni Nabi kata apa? Dakhalat jannata rabbiha, masuk syurga dengan izin Allah. Mudah orang perempuan ni. Kita selesaikan sampai penghujung muka surat 252. Isyak masuk dia. Okey. Perempuan merupakan sebahagian dari masyarakat. Mereka wajib bertakwa kepada Allah sama seperti halnya kaum lelaki. Saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan, jaga baik-baik isteri dan anak perempuan kita. Kita kuat mengaji ni. Saya sendiri pun kuat ni, kuliah. Takut saya ada berapa? Lupa apa anak perempuan 4, lupa dah. Anak perempuan 4. Berat tu. Ketika dia ingin mengenal jalan menuju syurga, hendaklah taat kepada Allah yang Maha Esa dan taat kepada suami. Mereka wajib menutup aurat, nampak? Menjaga kesucian diri, dan ia merupakan benteng agama Islam. Dia wajib berdiam di rumah suami sebagai bukti mereka membela dan memperjuangkan nilai-nilai yang mulia ini. Ya, tuan-tuan kena pesan pada isteri, abang tak ada rumah pun duduk, nak keluar pun telefon. Dia pergi kerja. Tuan-tuan tengok perempuan yang solehah ni macam dia pergi kerja. Tiba-tiba ada kawan dia ajak pergi ziarah kawan satu lagi sakit. Nanti dulu saya telefon suami saya, boleh tak saya pergi? Macam itulah gaya dia. Bukan dia dapat izin boleh ke mana-mana, suami dia tahu, dia pergi kerja aja. Boleh tak kawan saya satu pejabat sakit, satu kereta nak bergerak, satu tempat kosong saya nak pergi, boleh tak boleh bang? Suami dia kata, kalau bos orang bagi pergi, aku izinkan. Dia kata. Kalau itu ada tuan-tuan, bereslah. Tak ada lah cerita bini orang, suami orang satu kereta. Pergi mana? Pergi makan tengah hari. Oh, saya kalau sebelum PKP ni masuk sektor kerajaan, orang panggil kuliah ni, inilah benda-benda yang selalu sebelum ceramah dia perbisik kat saya. Ustaz tolong masuk sikit yang ni. Ustaz sebelum ceramah ni tolong sebut sikit. Ya, di sini time rehat Ustaz, ada staff minta staff perempuan yang agak hebat-hebat sikit tu tolong picit belakang abang, penat duduk lama ni. Ada picit belakang. Benda tu dia rasa tak rasa apa. Pergi makan satu kereta, tak boleh. Bukan darurat. Ada satu orang yang kerja di hospital, tak silap saya lama dia tanya soalan. Saya kalau naik ambulans macam mana Ustaz? Dia kata. Kan ambulans duduk rapat-rapat dalam depan kan. Saya kata kalau dah tak ada tempat duduk dan tugasan ada, maklum pada suami keadaan kita, jalanlah. Tapi kalau ada ruang kat belakang tu, duduklah kat belakang. Apa masalah? Tak terpulang lah. Kalau nak jaga agama tu boleh saja. Duduk di rumah. Kalau pergi kerja pun ada batas-batas dia. Baik. Kita berhenti di muka surat 252. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan pada malam ini, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, beringatlah tentang umur yang tinggal baki ni. Apalagi kita nak tunggu ni? Kita pun dah diuji oleh Allah, solat kita dalam keadaan berjarak macam ni. Cerita kematian macam saya sebut tadi, hari-hari dengar. Tuan-tuan tak terasa. Saya pun dah cerita dengan tuan-tuan bekas pesakit COVID yang telah pun dipulihkan oleh Allah SWT. Apa dia kata? Aku nak qada balik, nak buat ketaatan yang terbaik. Jadi tuan-tuan, kalau sakit, sehat, alhamdulillah. Macam Syekh tadi. Yang saya takut satu, sehat mak sekali, tak ada reminder.
Itu lagilah kita takut. Jadi sentiasalah, dan setiap minit yang kita ada ini sentiasa kita jaga, dan minit-minit ini menyumbang satu kebaikan yang bernama pahala yang bermanfaat di akhirat satu hari nanti. Banyakkan bersedekah. Ya, tuan-tuan kena gerakkan usaha bersedekah di saat kita sama ada berharta atau tidak berharta, ikut upaya masing-masing. Tuan-tuan ada projek nak buat masjid, Masya Allah, ini saham akhirat. Saham akhirat sungguh. Berdiri masjid ni sampai kiamat. Inilah jariah yang akan membekalkan kita, yang sangat-sangat berguna pada suatu hari nanti. Jadi saya sudahi dengan satu kisah dalam satu peristiwa di negara Arab. Kisah benar. Seorang jutawan meninggal dunia. Harta melimpah. Wah. Bila pihak yang berwajib nak mengambil semua aset harta kekayaannya, nak diserah pada waris, tiba-tiba dia ni tak kahwin, tak ada isteri, maka anak pun tak ada. Cuba tengok ada tak adik-beradik? Tak ada, dia seorang aja. Ada tak mak bapak dia? Mak bapak pernah meninggal dunia, habis. Harta banyak. Lalu ikhtiar itu berjalan sehinggalah bertemu dengan 3 orang yang paling hampir, walaupun 3 orang yang tak pernah jumpa dan tak pernah kenal jutawan ni. Arab Badui. Maka dibawalah Arab Badui ni ke bandar, ke mahkamah untuk diberi penjelasan. Pada peringkat awal mereka agak takut. Apa salah kami? Tak, ini perkara ni tak ada benda salah. Nak beritahu tentang harta yang bakal kamu warisi. Maka di depan yang arif, mereka dibentangkan. Akhirnya mereka bergembira kerana harta kekayaan jutawannya akan dipecah 3. Tuan-tuan tahulah, tengah duduk minum teh, saja-saja kedai kopi, tiba-tiba orang kata ente akan waris 1 juta, macam. Jadi seronok. Setelah taklimat diberi, sign semua dokumen, akhirnya 3 orang ni bakal menerima harta yang banyak, baliklah ke tempat masing-masing. Itu aja. Jadi dalam keadaan gembira sebelum beredar, yang Arif tanya kepada tuan yang bertiga yang menerima rezeki yang tak disangka-sangka ni, boleh tak saya bagi cadangan? Dia kata. Apa cadangan tuan yang Arif? Begini, bagi sikit harta tuan-tuan bertiga ni, kumpulkan sampai kita boleh buat satu masjid. Mudah-mudahan orang yang meninggal dunia itu dapatlah sedikit ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa pandangan tuan-tuan? Dia kata. Yang pertama jawab, yang Arif, dia kata, saya sebenarnya ada banyak perkara yang saya nak buat dengan duit ni. Saya sangat-sangat memerlukan duit ni. Jadi saya minta maaf lah, saya tak boleh bagi apa-apa, dia kata. Habis. Tak apa. Tuan yang kedua, yang Arif, saya ni nak beritahu tuan Arif, saya ni hutang banyak, dia kata. Pun banyak sama macam orang pertama, dia tanggungjawab saya banyak. Banyak benda saya nak buat. Jadi saya pun minta maaf lah. Saya pun tak boleh bagi apa lah, dia kata. Tak apa, tak ada paksaan. Yang ketiga ni okey sikit. Yang Arif, dia kata, begini sajalah. Sebenarnya kita nak berinfak ni masa kita hidup, dia kata. Dan sepatutnya pemilik harta ni buat untuk diri dia sendiri, bukan orang lain. Untuk pengetahuan ya Arif, kalau orang kaya ni pun dia pun tak pernah ingat akhirat dia, kenapa saya pula nak ingatkan akhirat dia? Saya pun sama macam kawan saya Arif, saya pun tak boleh bagi apa-apa, dia kata. Kisah ni sungguh sayu tuan-tuan. Habis macam tu. Jaga baik-baik.